Saya jemput Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin membahas titah ucapan Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar di atas keluarnya keputusan STPM dan juga SPM pada hari ini, dan tahniah juga saya ucapkan pada YB Lipis, YB Kepala Batas, YB Parit Buntar dan juga Rosita Cik Wan di atas kejayaan anak-anak mereka dalam mencapai kejayaan SPM pada hari ini. Dan saya ingin menyentuh tentang peristiwa yang berlaku pada festival muzik Future Music baru-baru ini yang telah mengorbankan anak muda sampai 6 orang, yang mana kita lihat seorang lelaki Melayu, seorang lelaki Cina, satu lelaki India dan 3 perempuan Melayu akibat pengambilan alkohol dan juga dadah secara berlebihan. Dan kita di luar sana ramai yang menyalahkan Kementerian Pelancongan. Adakah sebenarnya Kementerian Pelancongan yang memberikan kelulusan tentang penganjuran konsert Festival Fusion Music Asia 2014 baru-baru ini? Tetapi sebenarnya kelulusan yang saya tahu, kelulusan ataupun kebenaran membawa artis daripada luar untuk membuat konsert ini adalah di bawah Puspal, di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi Kebudayaan Malaysia. Tetapi Kementerian Pelancongan hanya bertanggungjawab untuk membuat rundingan pembayaran artis-artis hanya selepas Puspal meluluskan lesen. Kalau saya salah, tolong betulkan pernyataan saya ini. Dan Kementerian Pelancongan hanya meminjamkan logo Malaysia Visit Year 2014. Dan saya amat bersimpati dengan Yang Berhormat Menteri Pelancongan yang mana gambarnya telah dimuat naik turun di dalam laman web, media sosial dan sebagainya tentang penyataan serta respon beliau terhadap apa yang berlaku pada festival muzik demikian. Sebenarnya saya difahamkan bahawa Menteri Pelancongan tidak pernah membuat sebarang kenyataan berkenaan dengan festival muzik ini. Saya amat simpati, beliau tak ada di dalam negara pun. Dan siapa yang bertanggungjawab selalunya yang spin-spin benda ni? Fitnah-fitnah sebegini, siapa yang selalu buat benda ni? Mereka dan keluarga mereka. Saya tak jawab, saya jawab mereka dan keluarga mereka. Jadi jadi kita melihat kalau bukan saja menteri yang kena fitnah macam tu, tetapi bekas pengerusi SPR pun kena fitnah. Nasib baik dah menang 200,000. Pagi ni kita tengok dekat keputusan mahkamah menang 200,000 against Mat Sabu. Itu cuma contoh-contoh fitnah yang selalu, kaki-kaki fitnah yang selalu dimainkan oleh pihak-pihak mereka dan keluarga mereka. Jadi oleh sebab itu saya mencadangkan garis panduan Puspal sepatutnya bukan hanya saja garis panduan, tapi sepatutnya menjadi sebuah akta yang boleh dikuat kuasa oleh polis, yang mana melalui undang-undang. Kalau undang-undang pun mereka bagi Kapal bangun. Kapal kejap lagi. Saya bagi kejap lagi. Kalau undang-undang pun mereka berani langgar, apatah lagi garis panduannya hanya dikuatkuasakan oleh ahli jawatan kuasa Puspal dan pegawai penguatkuasaan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan KPKK. Saya mencadangkan untuk menambah sebuah pernyataan ataupun seksyen peruntukan denda yang setimpal dengan tanggungjawab mereka agar memastikan persembahan mereka berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Tetapi kalau boleh dielakkan konsert-konsert yang boleh berbentuk macam yang dijadualkan, nasib baik dah dibatalkan oleh pihak penganjur, yang mana Live in Colour dah dibatal pun semalam. Jadi saya ucap terima kasih dan sabar kepada pihak penganjur. Minta maaf, kejap lagi saya bagi. Satu soalan yang berkaitan dengan apa yang YB Masjid Tanah kata. Saya perempuan tak apa, sekejap lagi. Terima kasih. Jadi saya bimbang dengan gejala sosial yang boleh merosakkan generasi muda di kalangan anak-anak muda pada hari ini. Jadi kita mintalah perkara ini diambil berat oleh pihak kementerian yang terbabit supaya kita sama-sama dapat jaga generasi yang akan datang ini supaya dapat menjadi generasi yang lebih baik pada masa datang. Okey, yang keduanya, saya juga ingin menyentuh tentang konsep Sporting Nation yang telah disentuh oleh Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan negara bersukan ke arah gaya hidup yang sihat. Semalam di Kajang, kami Puteri UMNO ada buat senam aerobik Zumba. Hari ini dah dimuat turun naik dalam YouTube
YouTube dah masuk dah oleh pihak pembangkang. Saya minta maaf, ini Zumba ni adalah sebuah senaman yang berbentuk gerak pantas daripada Colombia yang digunakan sebagai kecergasan, senaman kecergasan di Colombia. Dan hari ini dah dimuat naik turun dalam YouTube. Katanya inikah contoh anak muda yang nak yang ke arah gejala sosial. Saya minta pencerahan daripada Menteri Belia dan Sukan. Adakah kalau Zumba ini diperlihatkan, Zumba ke, Samba ke dan sebagainya, yang diperlihatkan gerak pantas yang boleh membakar lemak 500 ke 1000 kalori dalam masa 45 minit ke 65 minit, yang difikirkan boleh memberi kesan negatif pada orang muda ataupun orang tua atau sesiapa saja di dalam dewan ini atau di luar dewan ini, tolong bagi pencerahan. Jadi kita tak naklah kalau kita kat dalam dewan ni terperuk duduk kat sini. Yang berhormat, kita pun kena ada kesihatan yang perlu dijaga. Betul. Kalau kita pening kepala, sihat tak dijaga, dan saya sendiri pun sama dah mengamalkan. Bermula tahun 2014 saya pun bernekat. Jadi saya nak mengajak semua, kalau yang berhormat di dalam dewan ini, sama-sama kita jaga kesihatan, sama-sama kita berzumba, sama-sama kita aerobik sebagaimana setiausaha Dewan Rakyat. Tak ada pula dia petang ni. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan. Dan kita, kalau calon PR di Kajang mengesat air mata memohon simpati, tetapi kami Puteri UMNO dekat Kajang mengesat peluh keringat berjumpa dengan pengundi-pengundi muda di sana. YB Masjid Tanah, Batu Kawan ingin mencela. Dan yang YB Masjid ketiganya, Tanah, nanti bagi saya habiskan dulu. bolehlah, ini berhubung dengan apa yang YB Masjid Tanah cakap tadi. Dan saya juga ingin menegur Yang Berhormat Kapal. 2 hari lepas, calon Kajang Barisan Nasional kata kerajaan Pakatan Rakyat Selangor bertanggungjawab di atas kematian anak-anak muda dalam konsert tu. Hari ini YB Masjid Tanah kata bukan. Ni Batu Kawan, kita nak berucap setelah diberi laluan dan saya jemput. Ya. Bagilah saya duduk. Bagilah duduk dulu. Ya berkaitan. Saya nak cakap tentang YB Kapal. Biar peraturan. Ya berkaitan, Tuan Speaker. Okey. Macam mana ni? Saya nak menegur Yang Berhormat Kapal kerana sebentar tadi sewaktu Yang Berhormat duduklah, tak payahlah bangun. Sebentar tadi beliau menyatakan tentang surah Al-Madiah. Saya nak memperjelaskan bahawa tak ada pun surah Al-Madiah, surah Al-Maidah. Tolong cek betul-betul sebelum cakap. Dan jelas di sini hanya mempolitikkan. Saya sebut tadi betul-betul. Kalau tak dengar, apa saya nak buat? Mempolitikkan Orang dan boleh dengar. mempersendakan Dia tak dengar, saya tak agama tahu Islam lah. sebagaimana yang selalu Yang Berhormat Bagan bagi tahu Khalifah Umar Al-Khattab sebenarnya hanya untuk menarik minat, hanya untuk menarik perhatian orang ramai untuk bersama-sama dengan mereka. Saya rasa, saya mohon daripada Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri untuk memperlihatkan tentang perkara ini, mereka yang suka mengambil dan juga mempersendakan agama Islam agar demi kepentingan dan populariti. Ini fitrah. Tak apa. Maksud saya. Yang Berhormat, baca teks saya secara penuh. tak apa, terima kasih. Jangan just cakap Okey, saja. yang suka untuk kepentingan diri sendiri dan Abang juga berani bangun. Berani bangun. At least dia populariti berani, saya demi tegur balik. kepentingan parti mereka. Tak ada. Jangan salah nak Jadi melirukan saya dewan. minta Jangan pihak melirukan dewan. Menteri Ini dapat masalahnya jawab tentang kalau perkara saya ini. buat, Dan kalau saya buat juga, kena tegur. Orang lain tak kena jadi tegur. saya pagi tadi kita dah dengar. Orang bukan Islam tak kita boleh dah baca dengar Quran ni. tentang Ajaran Islam, ketua ajaran UMNO. pembangkang yang masih nak tegakkan kebenaran. Ajaran UMNO ke ni? Ketua pembangkang yang masih nak tegakkan kebenaran tentang insiden beliau dilarang masuk ke Jepun. Kita melihat bahawa ketua pembangkang dilarang masuk ke Jepun dan masih nak menegakkan kebenaran. Jadi saya pun macam confused. Timbalan Menteri dah bagi penerangan, saya tiba-tiba dah jadi macam keliru dan tak cukup rasanya penjelasan yang diberi oleh pihak Menteri. Saya mohon selepas ini, kalau sudi sekiranya Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri daripada Kementerian Luar Negara dapat memberi penjelasan kepada kita semua dalam dewan ini di luar sana, supaya kita tidak lagi merasa keliru tentang apakah insiden yang berlaku di Jepun. Kerana Yang Berhormat Ketua Pembangkang dikenali sangat licik, sangat hebat bermain kata, bermain air muka sampai dapat meraih
meraih simpati dan Apa, sebagainya. Dan Jangan kena sebab mengenai itu ni. saya mohon Apa ni? Kementerian Cakap Wang orang Negara tak bagi dapat laluan memberi boleh lah. penjelasan Apa tentang ni? perkara ini. Tadi Sekian, kata jangan terima fitnah kasih. orang. Jangan fitnah Masjid orang, ini Tanah, fitnah calon dia habis-habis. tak ada kat Dewan. Macam Bagus. mana Ya, nak fitnah saya macam jemput. ni? Modal. How could you accuse her? She's not here to defend herself. Sila duduk yang lain. Saya jemput tumpat